الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, kata dia, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin li Bani Najjar ala baghlatin lahu wa nahnu ma'ahu idh hadat bihi fakadat tulqihi wa idha aqburun sittatun aw khamsatun aw arba'ah. Qala faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ya'rifu ashab hadhihi al-aqbur. Faqala rajul ana. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam famata mata haula. Qala matu fil ishraq. Faqala inna hadhihi al-amta tubtala fi quburha فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi, nama dia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia menceritakan satu peristiwa. Kata dia, ketika Nabi SAW sedang naik keldainya di dalam satu kebun kurma kepunyaan Bani Najjar. Dia kata satu hari Nabi duk naik bagal, naik keldai, jalan-jalan dalam satu kebun kurma kepunyaan Bani Najjar. Kata dia, sahabat-sahabat ramai duk ikut sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kata dia, izhadat bihi fakadat tulqi. Tiba-tiba keldai hak Nabi naik ni, dia kona. Keldai hak Nabi naik ni izhadat bihi, dia kona macam tu, sehingga kan hampir-hampir Nabi ni tercampak jatuh daripada keldai tu. Itu ceritanya. Zaid bin Thabit, dia kata dia sama dengan Nabi, sama dengan beberapa orang sahabat lain, duk jalan-jalan, duk naik keldai, berjalan-jalan di dalam kebun kurma kepunyaan Bani Najjar.
Duk naik elok-elok, tiba-tiba keldai hak Nabi naik ni, dia buat kona macam tu. Sehingga Nabi ni hampir tercampak jatuh daripada keldai dia. Begitu. Wa idza aqburut sittatun aw khamsatun aw arba'ah. Rupa-rupanya tempat yang keldai Nabi buat kona terkejut tu, rupa-rupanya di tempat tu ada kubur. Kata dia, sama ada kubur di situ ada sittah, ada 6 atau khamsah, ataupun mungkin ada 5 atau arba'ah, mungkin ada 4. Tapi pokok pangkalnya di situ ada kubur. Keldai hak Nabi naik ni, bila sampai kawasan yang ada kubur ni, dia buat terkejut, dia kona macam tu. Bila dia kona tu, Nabi hampir tercampak jatuh daripada kubur, daripada keldai dia ni. Rupa-rupanya tempat yang keldai tu buat terkejut kona ni, tempat tu ada kubur. Sama ada 6 ataupun ada 5 ataupun ada 4 kubur, tak pasti. Begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'rifu ashab hadhihi al-aqbur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah jadi macam tu, Nabi terus tanya sahabat dia. Nabi kata, siapa yang tahu ni, siapa dia ni yang dikebumikan di kawasan ni? Man ya'rifu ashab hadhihi al-aqbur. Siapa tahu ni, siapakah penghuni kubur di kawasan ni? Nabi tanya begitu. Faqala rajul ana. Seorang sahabat Nabi kata, saya tahu. Dia kata, saya tahu siapa yang dikebumikan di sini. Saya tahu. Qala famata mata haula. Nabi tanya sahabat yang kata tahu ni. Nabi kata, bila depa ni mati? Bila depa ni dikebumikan di sini? Qala matu fil isyraq. Jawab sahabat ni, dia kata, setahu saya orang hak dikebumikan, orang hak ditanam di sini ni, depa ni mati dalam keadaan depa syirik dengan Tuhan. Oh, mati berdosa besar, itu maksud dia. Syirik, tuan-tuan, adalah dosa besar. Dosa yang Tuhan kata Tuhan tak mau ampun. Tuhan marah sangat dengan orang yang syirikkan Tuhan ni. 5 ataupun 4 orang yang dikebumikan di sini ni, mereka ni didapati mati dalam keadaan mereka syirik dengan Tuhan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terus kata, Nabi kata, inna hadhil amta tubtala fi quburiha. Nabi kata ni, orang hak dikebumikan di kawasan ni lah ni, mereka tengah kena azab dengan Tuhan. Nabi kata. Oh, Nabi, tuan-tuan, yang kata Nabi ni dia tahu, Allah bagi tahu. Nabi kata dekat sahabat-sahabat hak sama dengan Nabi ni, Nabi kata, inna hadhil amta, sesungguhnya mayat-mayat hak ada di kawasan ni tubtala fi quburiha, depa tengah kena balak dalam kubur depa. Falaula alla tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'u minhu. Nabi kata, kalaulah tidak kerana aku takut kamu jadi takut nak simpan mayat, aku akan minta Tuhan supaya Tuhan bagi kamu dengar apa yang aku duk dengar lah. Nabi kata. Maknanya, tuan-tuan, Nabi dengar ni orang duk kena azab dalam kubur ni, Allah bagi Nabi dengar. Kita tak dengar sebab Allah letak satu hijab. Bukan saja hijab mata tengok tak nampak, bahkan hijab tu telinga tak dengar. Manusia hak duk dalam kubur ni, ada di kalangan mereka ni yang kena azab dengan Allah. Kita tak dengar macam mana mereka duk menjerit kena azab ni. Kita tak dengar macam mana mereka duk melolong teriak ni. Kita tak dengar macam mana mereka ni menanggung sengsara kerana duk kena azab dalam kubur ni. Tapi Nabi SAW, Allah izin Nabi dia boleh dengar. Maka Nabi kata dekat sahabat dia, Nabi kata, falaula alla tadafanu, kalaulah tak kerana aku duk ingat hampa nanti jadi takut nak pi simpan mayat, la da'awtu Allah an yusmi'akum min azabil qabri, aku akan minta dekat Tuhan supaya Tuhan bagi hampa dengar ni azab kubur ni.
Nabi kata, tapi kalau sekiranya hampa dengar bunyi azab kubur, manusia takut nak pergi ke kubur, sehingga kan kawan mati, manusia tak berani pergi simpan. Oleh kerana aku takut hampa ni jadi takut nak simpan mayat esok ni, maka aku tak minta dekat Tuhan supaya Tuhan bagi hampa dengar bunyi orang kena azab dalam kubur. Summa aqbala alaina biwajhihi. Kemudian Nabi SAW beralih menghadap sahabat-sahabat dia. Faqala Nabi SAW. Nabi bersabda. Nabi kata, ta'awwadhu billahi min azabin nar. Nabi kata, minta berlindunglah kepada Tuhan daripada azab neraka. Sahabat-sahabat bila Nabi kata lagu tu, qalu na'udzu billahi min azabin nar. Sahabat terus kata, minta berlindunglah, kami minta berlindung dengan Tuhan daripada azab neraka. Lepas tu Nabi kata pula, qala ta'awwadzu billahi min azabil qabri. Nabi kata, minta berlindunglah kamu semua dengan Tuhan daripada azab kubur. Sahabat dengar terus, sahabat kata, na'udzu billahi min azabil qabri. Kami minta berlindung dengan Tuhan daripada azab kubur. Kemudian Nabi kata, ta'awwadzu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Nabi kata, minta berlindunglah dengan Allah daripada kena fitnah, sama ada fitnah yang terang ataupun fitnah yang tersembunyi. Sahabat terus kata, na'udzubillahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Kami minta berlindung dengan Allah daripada fitnah, sama ada fitnah terang ataupun fitnah yang tersembunyi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ni dapat kita faham, tuan-tuan, semua kita ni kesudahan kita kubur. Ini satu benda yang manusia semua kena insaf. Semua kita ni, orang tua, orang muda, orang berpangkat, orang tak ada apa, orang kaya, orang miskin, orang sakit, orang sihat, semua kita ni satu hari iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mai ajal, Tuhan tak akan bagi lewat, Tuhan tak akan bagi awal walau satu saat. Sampai masa mati. Budak kecil sampai masa Tuhan bagi mati. Orang muda tengah sehat sampai masa Tuhan bagi mati. Bentuk kematian kita, cara macam mana kita nak mati, Allah saja yang tahu. Nak mati aksiden ke, nak mati sakit ke, nak mati macam mana ke, Allah yang mengetahui. Pokok pangkalnya manusia sampai masa mati. Mati itu satu ujian untuk orang hidup. Tapi sesungguhnya hak nak mula selepas daripada mati itu ujian lebih besar lagi. Kita hidup atas dunia ni, Allah uji macam-macam, uji sakit, uji macam-macam ujian Allah bagi kat kita. Ada manusia tahan, ada manusia tak tahan. Hak Allah uji masa hidup ni kita rasa teruk sangat dah. Tak seteruk ujian yang akan kita jumpa selepas kita mati. Ujian hak kita nak jumpa lepas mati jauh lebih teruk daripada hak kita duk biasa jumpa di atas dunia ni. Bermula daripada alam kubur tu, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Nabi kata, sesungguhnya kubur adalah awal-awal rumah bagi orang yang masuk alam akhirat. Mati itu permulaan alam akhirat. Innal qabra, sesungguhnya kubur awwalu manazilil akhirah. Dia adalah rumah mula bagi orang yang masuk alam akhirat. Rumah yang kata kubur ni rumah yang cukup luar biasa. Rumah yang gelap, tidak ada switch nak pasang lampu. Rumah yang hangat, tak ada switch nak buka aircon, nak buka kipas. Rumah yang penuh dengan kala jengking, rumah yang penuh dengan ulang-ulang yang gaib. Kita korek tengok tak ada, tapi kambuh tinggal aja ulang mai, kala jengking mai, segala macam lipan bara dan sebagainya. Tuhan hantar mai bagi sesetengah manusia yang masuk kubur. Maka permulaan alam akhirat ialah kubur. Nabi SAW kata, kalau sekiranya kamu berjaya daripada alam kubur, fama ba'dahu aisara minhu, maka apa yang kamu akan jumpa lepas daripada kubur ni mudah bagi kamu.
Kalau dalam kubur tu kita berjaya. Maksudnya mai bukan nakal tanya soalan, Allah bagi ke kita ni lidah yang fasih boleh jawab. Man rabbuk, siapa Tuhan kamu? Lidah kita fasih jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhan aku. Man nabiyuk, siapa nabi kamu? Allah bagi kat kita lidah yang fasih boleh jawab Muhammadun nabiyyi, Nabi Muhammad nabi aku. Apa juga benda yang malaikat tanya, Allah bagi kat kita lidah fasih boleh jawab elok. Lidah fasih ni Allah bagi berdasarkan kepada satu rahmat Allah, yang kedua bergantung kepada amalan kita atas dunia. Kalau selamat dalam kubur, Nabi SAW kata fama ba'dahu aisara minhu. Hak dia nak jumpa lepas pada cerita kubur mudah bagi dia. Maksudnya bangkit di padang mahsyar mudah. Waktu orang tenggelam dalam air yang peluh, dia duduk di tempat yang bahagia. Sewaktu orang lain matahari turun mai sejengkal atas kepala, dia dapat naungan daripada arasy Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW pesan dekat sahabat-sahabat dia, Nabi kata ta'awwazu billahi min azabil qabri. Minta berlindunglah dengan Allah daripada kena azab kubur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni masing-masing kita masing-masing jumpa. Siapa yang Allah Ta'ala terima amalan dia masa atas dunia, dia dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak jumpa segala teruk yang disebut dalam hadis-hadis ni. Tapi siapa yang jadi manusia derhaka masa atas dunia, siapa yang atas dunia tak entang ke Tuhan, siapa yang atas dunia tidak berasa dia perlu ikut Nabi SAW, siapa yang di atas dunia juah, angkuh, sombong, bongkak, tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan sediakan satu balasan yang dia tak boleh tanggung masa di hari akhirat itu. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala lindung kita daripada malapetaka kubur dan daripada malapetaka neraka yang manusia tidak boleh tanggung melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita memutuskan untuk guna tafsir juz'u amma, sambung daripada yang kita pernah baca dulu di masjid ni. Tafsir juz'u amma. Jadi pada tuan-tuan yang tak bawa, dengar saja dulu malam ni. Insya-Allah bulan depan kita bawa tafsir juz'u amma. Malam ni kita sambung balik muka surat 112. Muka surat 112 surah Alam Nashrah. Surah Alam Nashrah ini diturunkan di Makkah. Dia mengandungi 8 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Ini surah selalu kita baca. Maksud dia Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak. Tidakkah telah kami lapangkan bagimu dada kamu? Tuan-tuan, ayat ni turun sebagai satu tasliyah. Dalam bahasa Arab dia kata tasliyah, daripada perkataan sahlun, suhulah. Maksud dia nak bagi seronok, nak bagi gembira, nak bagi senang hati Nabi. Turun surah ini, Alam Nashrah ini turun kerana Allah Subhanahu wa taala nak bagi Nabi berasa seronok. Setelah Nabi SAW melalui macam-macam ujian, macam-macam penderitaan, macam-macam benda tak elok yang musuh buat ke Nabi. Tuan-tuan, kita biasa baca banyak hadis Nabi SAW. Di antaranya hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'indal bait. Dia kata satu hari Nabi tengah semayang di tepi Kaabah. Nabi tengah duduk semayang tepi Kaabah.
Wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julus. Tak jauh daripada tempat Nabi semayang tu Abu Jahal dan geng dia duduk tengok Nabi. Ini cerita adalah hadisnya begitu. Nabi duduk semayang di tepi Kaabah. Tak jauh daripada tempat Nabi semayang tu Abu Jahal dengan geng-geng jahat ni duduk. Waqad nuhirat jazurun bil amsi. Kebetulan tak jauh dengan tempat mereka duduk tu, kemarin ada orang sembelih seekor unta di situ. Jazur makna dia unta. Arab ni dia banyak perkataan. Naqah pun makna unta, ibil pun makna unta, jazur pun makna unta, dia banyak, jamal pun makna unta. Banyak perkataan, dia ni banyak perbendaharaan kata. Nabi SAW tengah duduk semayang di tepi Kaabah. Tak jauh pada tu Abu Jahal duduk dengan orang-orang dia. Mereka duduk tengok Nabi semayang. Tak jauh dengan tempat Abu Jahal duduk tu pula, kemarin ada orang sembelih unta kat situ. Faqala Abu Jahlin, Abu Jahal kata, dia kata, ayyukum yaqumu ila sala jazurin bani fulan faya'khuzuhu fayada'uhu fi katifai Muhammadin iza sajada. Dia kata, siapa di kalangan hampa ni, siapa di kalangan hampa yang sanggup pi ambil tu perut unta hak kemarin tu, siapa di kalangan hampa sanggup pi ambil perut unta tu buh atas belakang Nabi. Ni di kalangan hampa ni siapa anak jantan berani pi ambil perut unta hak kemarin ni, pi lungguk atas belakang Nabi iza sajada, sewaktu Nabi sujud lungguk atas belakang dia. Siapa sanggup buat? Ni Abu Jahal ni jahat lungguk. Fanba'atha ashqal qaum fa'akhadhahum. Maka bangkit satu orang daripada kawan-kawan dia ni hak cukup jahat. Ashqal qaum, dia kata dalam kalangan depa ni dia ni paling jahat. Dia bangkit fa'akhadhahu, terus dia ambil perut unta tu. Falamma sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'ahu baina katifai. Bila Nabi sujud aja dia pergi rejam perut unta busuk ni atas belakang Nabi. Tuan-tuan, Nabi Muhammad kena macam tu. Kita hari ni kalau takat kena sikit-sikit orang kata apa tu, tahan begitu sudah dah. Nabi Muhammad SAW kerana bawa Islam, bukan kerana dia buat jahat. Dia bawa Islam. Dia ajak orang Arab ni daripada sembah tokong, mai kita sembah Allah. Dia nasihat orang Arab, tak usah main judi. Judi ni tak bagus. Hampa main judi, duit habis, rumah tangga punah rana, jadi bergaduh, berkelahi antara sama sendiri dan sebagainya. Tak usah main judi, berhenti main judi ni. Islam tak bagi kita main judi. Nabi Muhammad pergi habang dekat orang-orang Arab ni, tak usah minum arak. Minum arak ni tak ada kebaikan, habis duit, rosak kesihatan dan sebagainya. Nabi Muhammad pergi duk ajak orang suruh tinggal benda tak elok, mai buat benda elok. Kerana tu orang buat macam ni kat dia. Tuan-tuan, dalam dunia ni banyak orang yang fikiran tidak waras. Banyak. Orang ajak buat baik, dia marah kat orang ajak buat baik. Ramai manusia dalam dunia macam ni. Bukan orang ajak buat jahat. Bukan orang pergi buat jahat ke rumah tangga dia. Bukan orang pergi buat jahat kepada kampung dia. Orang tak buat jahat pun. Orang ajak pula pakat-pakat buat baik, pakat-pakat jadi baik. Hak duk ajak buat baik ni jadi jahat. Benda ni kena ke Nabi SAW. Nabi kena benda ni. Kerana Nabi ajak orang suruh tinggal benda tak elok, mai buat benda baik. Kerana tu Nabi duk sujud semayang, mereka pergi ambil perut unta busuk, berak bubuh atas belakang Nabi SAW. Qala Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud kata, bila dia ni pergi ambil perut unta ni bubuh atas belakang Nabi, dia kata fastadhaku, akak gelak ni puak-puak Abu Jahal ni. Fastadhaku maksud dia gelak terbahak-bahak ni, gelak bunyi suara kah ni. Dia cabar siapa boleh pergi ambil perut unta bubuh atas belakang Nabi. Bangkit satu samsing pergi ambil bubuh. Bila tengok kawan ni pergi bubuh, hak duk ada ni pakat gelak ramai-ramai. Wa ja'ala ba'dhum yamil ala ba'din.
Gelak ni sampai hang tolak aku tolak hang, seronok tengok nu Nabi kena macam nu. Ni hadis cerita sampai macam tu. Nak habaq kata Nabi ni punya kena ni, semata-mata kerana Islam, bukan kerana apa pun. Begitu. Kata Ibnu Mas'ud, wa ana qa'imun anzur. Ibnu Mas'ud kata, aku duk ada tak jauh dengan tempat kejadian ni. Wa ana qa'im, aku duk berdiri. Dia kata anzur, aku duk tengok tu depa duk buat kat Nabi tu. Law kanat li mana'atun tarahtuhu an zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, kalaulah aku ni kuat, kalaulah aku mampu, aku nak pergi halang orang daripada buat ke Nabi macam tu. Makna dia apa? Makna dia kata aku tak mampu, dia kata. Tengok ke kekuatan Abu Jahal ni. Abu Jahal dengan geng-geng dia ni kuat. Mereka ni pembesar di Mekah pada masa tu. Mereka bukan sahaja ada harta, mereka bukan sahaja ada kuasa, mereka bukan sahaja ada pengaruh, bahkan mereka ada segala-gala pada masa tu. Tengok mereka duk buat kat Nabi tu, tapi nak pergi pertahankan Nabi tak sanggup. Pasal apa? Siapa langkah pergi pertahan, kawan ni kena. Ibnu Mas'ud kata, aku duk tengok, ana qa'im, aku duk berdiri tentu, anzur, aku duk tengok mereka duk buat ke Nabi tu. Kalau aku kuat, aku nak pergi tolong Nabi, tapi apakan daya, aku tak kuat, aku takut nak pergi. Kalau aku pergi, aku kena sama. Tuan-tuan, Nabi bawa Islam awal dulu macam tu, kena seorang. Kena Nabi, kena seorang lah. Orang lain ni habis kuat pakat sembang di rumah lah, kesian lah kat dia ni kena. Dekat tu je. Tak ada orang nak bangkit, nak pertahan, tak ada. Masing-masing ni simpati di rumah aja. Kesian lah, apalah mereka ni pergi buat kat dia lagu tu aja. Yang kawan tu menanggung lah. Itulah yang kena ke Nabi SAW. Wan Nabi SAW sajid. Masa tu Nabi tengah sujud, masa mereka lungguk perut unta atas belakang Nabi. Ma yarfa'u ra'sah, Nabi tak angkat kepala dia. Bila Nabi tunduk sujud, beruk dia bubuh atas belakang. Nabi sujud terus, tak angkat kepala. Nabi sujud terus, kira yang mata berlenang duk minta dekat Tuhan aja. Ni tahu dah orang main buat atas belakang ni. Nabi tak angkat kepala, sujud terus duk minta ke Tuhan, ya Allah tolong aku ya Allah. Macam tu. Hatta talaqa insan fa akhbara Fatimah. Sampailah ada satu orang lalu kok tu tengok Nabi kena macam tu, dia lari balik ke rumah Nabi, pergi bagi tahu dekat Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'at wa hiya Juwairiyah. Fatimah dengar orang buat dekat pak dia macam tu, dia lari keluar daripada rumah dia. Masa tu Fatimah ni Juwairiyah, masih budak perempuan, budak kecil lagi. Berlari keluar daripada rumah ni, orang pergi habang Fatimah, pak hang orang buat macam ni. Dengar ni berlari keluar daripada rumah, mai tengok sungguh pak dia orang buat macam tu. Fatarahathu anhu, maka dialah pergi ambil buang ni segala perut unta busuk atas belakang pak dia ni. Fatimah buang daripada atas belakang Nabi. Summa aqbalat alaihim, dah dia buang habis dah daripada belakang Nabi, dia beralih dekat Abu Jahal dan kawan-kawan dia ni. Tashkimuhum, dia maki mereka ni habis-habisan. Dia tak boleh tahan dah. Pak aku kenal pak aku siapa? Pak aku bukan orang jahat. Yang hampa buat kat pak aku macam ni pasal apa? Tuan-tuan, kita buat zalim, kita buat naya orang, kita jangan ingat orang suka. Kita buat naya dekat seorang, 1000 orang benci kita. Kita buat naya dekat seorang, 1000 orang benci kat kita. Bukan dia ni seorang ni, bukan dia ni seorang benci kita, 1000 orang lain yang melihat benci kat kita. Mereka tak habaq kata mereka benci, tapi mereka duk simpan dalam hati, aku benci kat dia ni. Apa yang dia pergi buat orang dia ni? Bukan orang jahat, bukan orang salah. Yang hampir buat kat dia pasal apa? Seorang yang kita buat, 1000 orang benci kat kita. Orang Quraisy buat dekat Nabi seorang. Penduduk Mekah ni tengok, mereka benci dekat Abu Jahal ni. Apa Abu Jahal ni? Yang dia pergi buat Muhammad pasal apa? Begitu. Falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam salatah, bila Nabi habis selesai sembahyang semua, rafa'a sautah, Nabi bangkit duduk, Nabi terus summa da'a alaihim, Nabi terus angkat tangan baca doa dekat Tuhan. Tadi ni masa tengah sujud orang bubuh benda tu atas belakang, Nabi tak angkat kepala, Nabi terus sujud duk merayu dekat Tuhan saja.
Sampailah anak dia Fatimah mai punggah buang benda-benda kotor atas belakang dia. Nabi bangkit pula duduk. Summa da'a alaihim. Nabi terus angkat tangan minta doa dekat Tuhan. Wa kana idza da'a thalathan. Ibnu Mas'ud kata Nabi bangkit-bangkit duduk, Nabi angkat tangan minta doa dekat Tuhan. Nabi bila minta satu benda, da'a thalathan. Nabi doa 3 kali. Wa idza sa'ala thalathan. Bila Nabi minta sesuatu, Nabi minta 3 kali. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam doa itu Nabi kata, Allahumma alayka bi Quraisy, Allahumma alayka bi Quraisy, Allahumma alayka bi Quraisy, 3 kali. Nabi kata, ya Allah, binasakan Quraisy. Quraisy tu bangsa Nabi. Nabi ni satu orang manusia yang sayang pada bangsa dia. Tapi oleh kerana bangsa dia buat perangai macam tu, Nabi tergamak, bangkit, angkat tangan, minta doa dekat Tuhan. Allahumma alayka bi Quraisy. Nabi kata, ya Allah, pelingkup buang Quraisy ni. Taruh pun tak ada guna. Tuan-tuan, manusia ni kita ada kita punya tahap kesabaran. Bila dah sampai tahap tu, kita diasak lagi, meletup. Benda hak kita sayang, kita jadi tak sayang. Nyawa ni manusia sayang, tapi kalau terlampau sangat kena, nyawa ditolak pergi nombor 2, biar ya. Nabi SAW manusia paling punya sabar dalam dunia ni. Tapi bila sampai peringkat tu, Nabi bangkit. Nabi biasa pergi ke Taif. Penduduk Taif rejam ketul batu, berdarah muka Nabi. Nabi doa dekat Tuhan, minta Tuhan bagi petunjuk dekat penduduk Taif. Boleh sabar lagi. Tapi bila adik-beradik orang sekampung buat dekat Nabi macam tu, Nabi dah tak boleh dah. Nabi terus minta, Allahumma alayka bi Quraisy. Ya Allah, binasakan Quraisy. 3 kali Nabi sebut. Falamma sami'u sautah zahaba anhum dhih wa khafu da'watah. Ibnu Mas'ud kata, Abu Jahal ni bila dengar Nabi doa macam tu, Nabi doa, ya Allah, binasakan Quraisy, berhenti gelak. Zahaba ad-dhahku, maksudnya hak duk gelak beras jadi ni pakat berhenti habis, hilang gelak. Wa khafu da'watah, pakat takut pula bila dengar Nabi doa macam tu. Gini tuan-tuan. Siapa tak takut? Orang macam Nabi berdoa, kita takut. Orang baik dalam kampung ni, Tok Imam dalam kampung kita, orang baik-baik dalam kampung kita ni, satu kampung sebut nama dia, semua orang kata baik. Tiba-tiba dia doa minta kita binasa, kita rasa macam mana? Takut. Orang baik macam ni tak ke doa dia mustajab, dia minta Tuhan makbul, apa jadi kat kita? Kita duk buat tahana kat dia, kita duk buat lebih kurang kat dia, kita buat macam-macam kat dia, dia duk sabar, sampai satu peringkat dia tak sabar, dia angkat tangan minta, ya Allah, dia kata minta lingkup orang kita ni. Apa nak jadi kat kita? Ini pula Nabi SAW. Nabi ni bila orang buat macam tu kat dia, Nabi SAW bangkit duduk terus doa, Allahumma alayka bi Quraisy. Ya Allah, binasakan Quraisy. Quraisy bila dengar Nabi doa macam tu, hilang gelak mereka. Wa khafu da'watah. Mereka jadi takut dengan doa Nabi ni. Dalam duk takut tu, summa qala Nabi SAW. Nabi sambung doa dia. Nabi kata, Allahumma alayka bi Abi Jahl bin Hisham. Nabi kata, ya Allah, binasakan Abu Jahal bin Hisham. Tadi dia pukul borong, dia kata, ya Allah, binasakan Quraisy, pun takut tak? Tengok-tengok Nabi kata, ya Allah, binasakan Abu Jahal. Dia bubuk sebiji atas kepala Abu Jahal. Ya Allah, binasakan Abu Jahal. Allahumma alayka bi Abi Jahl bin Hisham wa Uqbah bin Rabi'ah wa Shaybah bin Rabi'ah wal Walid bin Uqbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'id. Nabi SAW sebut 7 nama. Nabi sebut seorang-seorang tu, hadu ada tentu tu, hadu gelak kat dia bila orang main lungguh perut unta kat dia ni. Nabi tengok, Nabi sebut nama seorang-seorang. Ya Allah, binasakan Abu Jahal. Ya Allah, binasakan Shaybah. Ya Allah, binasakan Al-Walid. Semua nama hadu ada tu Nabi sebut. Kata Ibnu Mas'ud, laqad ra'aitu alladhi samma sar'a yawma badrin summa suhibu ila al-qalid qalid badrin.
Ibnu Mas'ud kata semua nama hak Nabi sebut tu bila mai perang Badar semua mati dalam keadaan hina dan mereka dikambut di medan perang Badar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini cerita dia. Ini benda yang terpaksa ditempuhi oleh Nabi SAW semasa Nabi menjadi Nabi. Sedihlah bila kena macam tu. Nabi ni sangat sedih. Allah buat turun mai alam nasyrah ni dekat Nabi nak ringankan sedih Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah ni. Dia kata allazi anqadha zahrak. Tadi alam nasyrah laka sadrak. Tidakkah kami telah lapangkan bagimu dada kamu? Bila Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa Nabi, Nabi rasa lapang dada. Wa wada'na 'anka wizrak, dan telah kami ringankan daripadamu beban kamu. Tekanan dekat Nabi ni, bila dia duk buat kerja orang duk halang, bila dia duk buat kerja orang duk ganggu, bila dia duk buat kerja orang duk buat khianat kat dia. Tekanan dekat kita. Tentang kita ni berapa banyak tekanan dalam diri kita. Nak mai tadi maghrib, time maghrib, tengok ada budak muda maghrib dua heret gitar kat atas jalan, dua heret gitar dengan baju. Saya kata dekat kawan-kawan atas kereta tadi, kata tuan-tuan, cuba kita tengok kalaulah kena ke anak kita macam mana. Tu maghrib ni orang duk bang maghrib, dia duk berjalan heret gitar kat atas jalan. Kalaulah kata hak tu anak kita macam mana. Budak ni bila dia dah sampai peringkat macam tu tuan-tuan, dia beban. Kita marah sampai keri rengkung pun dia tak peduli. Kita tabuh dia sampai kebas tangan pun dia tak heran. Kita ambil rotan rejam belakang dia sampai hancur rotan pun dia buat tak peduli. Bila dapat anak macam tu tuan-tuan, Allah yang tahulah dunia ni cantik ke tak cantik pada mata kita. Na'udzubillah min dzalik. Berapa ramai daripada kawan-kawan kita, sahabat kita, adik-beradik kita yang boleh anak macam tu. Berapa ramai boleh anak macam tu. Pak punya bagus, mak punya bagus, jernih muka ni, Allah yang mengetahui anak macam tu. Dia keluar main gitar tu waktu orang bang maghrib tu. Waktu tu dia buh gitar atas bau dia tanggung keluar. Kita nak kata apa tuan-tuan? Teriak-teriak mata darah pun dia tak sedar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini beban yang kena atas belakang kita. Kita ada 10 orang anak, 9 orang cukup cantik, berjaya dunia akhirat pun kita boleh puas hati dengan dia. Tengok masuk waktu semayang, tengok semua keluarga jaga elok. 10 orang anak, 9 elok, seorang pergi jadi macam tu. Hak seorang tu tuan-tuan, kita nak mati, nak pejam mata duk nampak dia ni dekat sakaratul maut ni, dekat nyawa nak terbit keluar ni, mata duk nampak hak seorang tu. Hak 9 baik tu tak nampak. Beban yang ni, yang kata beban ni kalau Allah boleh angkat buang daripada kita, syukur kita pada Allah. Beban hak macam ni kalau Allah boleh angkat buang daripada belakang kita, menyawa besar kita ni, syukur pada Allah. Nabi SAW kena beban ni bukan macam beban macam tu. Beban yang lebih teruk, penderitaan dan sebagainya terpaksa ditanggung oleh Nabi SAW. Tiba-tiba Allah kata wa wada'na 'anka wizrak, dan telah kami ringankan daripadamu beban kamu. Beban fikir, beban ni semua Tuhan bagi ringan. Lega, berasa lega, kepala ni berasa lapang. Begitu. Firman Allah, allazi anqadha zahrak, yakni beban yang memberati belakang kamu. Beban tadi ni beban yang bagi berat kita. Berat tuan-tuan, fikir ni sampai sakit kepala. Duk fikir pasal anak seorang ni, duk fikir ni macam mana aku nak buat ni, malu ke masyarakat dah satu, lepas tu macam mana nak buat bagi dia jadi elok. Duk fikir tu sakit kepala ni. Kalau Allah boleh ringankan beban tu, syukur kita pada Allah. Wa rafa'na laka zikrak, dan telah kami tinggikan untukmu nama kamu. Nama Nabi SAW Allah angkat tinggi. Tinggi ni sampai ke peringkat apa? Sampai ke peringkat nak sabit Islam satu orang manusia tu kena mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Punya mulianya nama Nabi Muhammad ni, Allah gandingkan nama Nabi dengan nama Allah dalam kalimah syahadah. Bukan senang tuan-tuan, berapa banyak Nabi tu ada, Allah ambil nama Nabi Muhammad dibubuh seganding dengan nama dia. Firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta dengan susah itu ada mudahnya. Tuhan ulang lagi sekali, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya serta dengan susah ada mudah dia. Pasal apa Tuhan ulang dua kali? Ulama tafsir kata kerana Allah nak mentaukidkan, Allah nak kuatkan janji dia dekat kita. Kita nak dapat senang, kena susah dulu. Nak dapat syurga, sakit dulu. Sakit dulu. Orang boleh tidur berdengkok lena pagi-pagi, kita bangkit semayang sunat, kemudian semayang subuh. Orang boleh makan apa dia berasa nak makan sepanjang masa, kita sebulan, bulan puasa, kena tahan lapar, tahan dahaga. Kena susah dulu. Tengah-tengah malam orang semua tidur, tak peduli kepada Tuhan, tak peduli pada agama. Kita tengah-tengah malam pukul 3 bangkit ambil semayang, usalli sunnat tahajjudi raka'ataini. Allahu akbar, tahajud 2 rakaat. Nak dapat senang akhirat tu susah, kena susah dulu. Tuhan ulang 2 kali, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya susah dia akan mai sama dengan senang. Sabar zat, hang akan jumpa senang. Atas dunia pun samalah. Kita duk habaq kat anak-anak kita, kamu jangan ingat kata ayah kamu sekarang senang, kamu boleh jadi senang. Kamu jangan ingat macam tu. Ayah tak akan hidup selama-lama, ayah tak akan tungkat langit. Sampai hari Allah panggil ayah, ayah tak ada dah. Kamu kena hidup sendiri atas dunia ni. Kalau kamu nak tumpang senang ayah, kamu tak mau usaha, ayah tak ada, esok kamu susah 10 kali ganda. Kamu kena susah lah ni, kamu kena usaha, susah payah lah ni, senang akan mai selepas daripada susah ni. Allah ulang 2 kali benda ni. Fa iza faragta fansab, maka apabila engkau telah selesai, maka bangunlah dan bekerjalah lagi. Itu dia. Bila kita rasa kita buat kerja apa-apa ni, kita rasa selesai dah, jangan relax, bangun, buat lagi. Kita tak boleh rasa selesa tuan-tuan, kita tak boleh rasa selesa. Kita rasa alhamdulillah lah ni buat ceramah agama, buat mengaji orang mai ramai, kita rasa tak apa dah. Jangan rasa tak apa. Hak mai ni berapa persen saja, hak tak mai nu yang ramai. Jangan rasa selesa, bangkit. Dalam Quran Tuhan kata bangkit, fansab, usaha lebih gigih lagi. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu semata-mata hadapkanlah kerinduanmu, yakni berharaplah pada Tuhan. Kita tengok tafsir dia. Dia kata tafsir surah Alam Nashrah ini diturunkan mengiringi surah Ad-Duha yang lepas, sehingga ada sebahagian ulama menyangka surah ini sambungan kepada surah Ad-Duha. Itu dia. Ni surah Ad-Duha ni sebahagian ulama duk kata, surah Alam Nashrah ni sebahagian ulama duk kata dia ni sambungan kepada surah Ad-Duha. Begitu. Maka surah ini dimulai Allah daripada ayat 1 sampai ayat 4 menerangkan nikmat-nikmat dan pertolongan-pertolongan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 1 sampai ayat 4 tadi Allah Subhanahu wa taala cerita nikmat yang Allah bagi dekat Nabi Muhammad. Yang pertama, Allah lapangkan dada Nabi. Yang kedua, Allah buang beban yang duk pikul atas belakang Nabi. Allah Subhanahu wa taala bagi pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keistimewaan, nama dia diangkat tinggi sehingga akan digandingkan dengan nama Allah di dalam sebutan lafaz kalimah syahadah ini. Dia kata dan nikmat dan pertolongan yang amat perlu ada pada tiap-tiap pemimpin ummah, terutamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata pemimpin kalau nak jadi pemimpin, dia mesti kena ada benda-benda ni. Dia mesti ada satu benda yang disebut sebagai bantuan Allah. Kalau kita jadi pemimpin, Allah tak bantu kita, habis kita. Pemimpin mesti dapat bantuan Allah. Kalau Allah tak bantu, jahanam kita. Bantu maksud dia apa?
Allah bantu, Allah betulkan kita dalam soal mentadbir negara. Itu bantuan Allah. Kalau Allah tak bantu kita, bagi kita dapat petunjuk dalam nak mentadbir negara, kita tadbir ikut hawa nafsu kita, jahanam kita. Ini yang dimaksudkan dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang nak jadi pemimpin. Dia kata pada ayat 1 Allah mengatakan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah telah kami lapangkan bagimu dada kamu? Dilapangkan Allah dada Nabi dengan memberikan petunjuk dan wahyu. Ni maksud yang kata lapang dada ni. Nabi dapat lapang dada daripada Tuhan. Maksud dia Nabi mendapat petunjuk dan mendapat wahyu daripada Tuhan. Dengan petunjuk dan wahyu Allah itu, terlepaslah Nabi kita daripada keraguan dan kebimbangan yang menyempitkan dadanya yang mulia itu. Kalau tidak, kita nanti jadi orang yang sempit dada. Susah hati, tuan-tuan, susah hati. Kita tu saya cakap dalam soal pemerintah, pemimpin negara. Kita cakap dalam soal kita, pemimpin rumah tangga. Cukuplah. Kita ni pemimpin rumah tangga, nak pimpin bini pun satu punya sakit kepala. Kalau bini hak jenis menurut, jenis taat ni tak apa. Hak bini jenis bantah ni, sakit kepala, tuan-tuan. Kita kata lagu ni, dia kata lagu tu, kita kata lagu tu, dia kata lagu ni, kita kata pakai tudung, dia londeh tudung. Sakit kepala. Allah tak tolong kita untuk nak mentadbir sebuah rumah tangga pun kita susah dah. Tekanan dekat kita ni, tekanan. Kita tak suka lagu dia buat tu, tapi kita nak buat lagu mana? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka sempit dada yang mulia itu mengenangkan betapa dia nak berbuat kepada kaumnya. Tertekan apabila melihat umat dia ada keliling ni. Macam mana dia nak buat? Dia nak lawan Quraisy yang mempunyai kuasa, yang mempunyai duit ringgit yang banyak, yang mempunyai pengaruh yang besar. Dia nak lawan bukan senang. Dia bukan lawan Abu Jahal, dia melawan jentera Abu Jahal. Dalam masa yang sama Nabi Muhammad duit tak ada. Dalam masa yang sama Nabi Muhammad bukan orang yang berkuasa. Dalam masa yang sama Nabi Muhammad orang yang dhaif. Nak lawan dengan orang yang macam Abu Jahal dan geng-geng dia. Tertekan. Nabi rasa tertekan. Nabi nak pergi habaq kata minum arak tu haram. Nak habaq macam mana? Sedangkan arak menjadi minuman rasmi geng dia. Nabi rasa tertekan. Sempit dadanya yang mulia, mengenangkan engkar dan keras kepala kaumnya daripada menerima seruannya kepada jalan yang hak dan jalan yang utama. Nabi rasa tertekan. Ni nak bagi tahu hak benar ni pun susah. Sebab apa? Sebab majoriti tak betul. Kita nak habaq hak betul ni, kita ni minoriti. Kita ada geng sikit aja. Hak duk buat tak betul ni ramai. Kita habaq, depa renyok, kita hancur. Kita tahu kita betul, kita tahu depa tak betul, tapi kita nak habaq kata depa tak betul itu, nak habaq macam mana? Ini yang menyebabkan dada jadi sempit. Dia kata dengan ayat 2 dan ayat 3 Allah mengatakan, dan telah kami ringankan bebanmu, yakni beban yang berat itu, yakni yang memberati belakang punggungmu, yakni belakangmu, sehingga berderet-deret tulang belakangmu hampir-hampir patah kerana beratnya bebanmu itu. Beban yang Nabi menanggung ni, Allahu Akbar. Kalau nak diibaratkan boleh patah belakang ni, nak pikul beban ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berapa ramai orang dalam masyarakat kita kena beban keuangan saja. Saya cakap beban lain, beban keuangan saja dia fikir ni macam nak meletup kepala. Duk kerja kelang tutup. Berapa ramai anak muda kita duk kerja kelang di sebelah Pulau Pinang sana, duk kerja kelang, dah dapat pendapatan waktu ekonomi baik dulu, pendapatan fee sampai mencicah RM3,000 lebih. Dah berkeluarga, beranak pinak, dah apa semua dan sebagainya. Tiba-tiba bila ekonomi jatuh, kelang buang. Sekali buang 1,000 orang, sekali buang 1,000 orang. Dia termasuk dalam kumpulan yang kena buang kerja. Dah kena buang kerja, daripada pendapatan 3,000, zero, tak ada terus. Pergi duk minta kerja di tempat lain ni macam bawa tepurung minta sedekah, tak dapat.
Tuan-tuan, di kolej metrik tempat saya kerja, saya seorang baru masuk kerja. Kerja bahagian perpustakaan. Baru main kerja 16 hari bulan hari tu, ni baru 2 minggu duduk dah situ. Saya sembang dengan dia kemarin. Tengok, berasa macam tak pernah tengok muka dia, tanya dia duk kerja unit mana apa semua, dia beritahu perpustakaan. Saya kata baru peluang universiti ke? Dia kata keluar masuk 3 tahun lah. Saya kata sebelum ni dia buat apa? Dia kata sebelum ni bapak saya ada satu kedai barang, kedai runcit lah. Dia tolong dia jaga kedai barang lah. 3 tahun duk tolong jaga kedai barang, tak ada kerja. Saya kata dulu buat kos apa di universiti. Tuan-tuan tahu dia buat kos apa? Dia buat architecture. Bukan koman-koman, nak buat architecture ni orang cerdik baru boleh buat. Dia buat bidang architecture, tak ada kerja. Duk timbang gula putih dengan tepung aja di kedai, buat bidang architecture. Dia kata tak cuba minta kerja. Allahu Akbar. Dia kata minta kerja ni jangan kata cuba, sampai tak balik ke rumah pun. Duk minta kerja ni sampai tak balik ke rumah. Dia budak Johor. Dia bukan minta kerja di Johor saja. Ni mai sampai Kuala Lumpur ni, tumpang duduk rumah kawan apa semua ni, minta kerja dia kata. Depa minta 3 syarat. Saya tak ada 3 syarat ni, dia kata. Syarat yang pertama, dia memang ada pengalaman. Saya mana ada pengalaman, dia tak pernah bagi saya kerja. Minta kerja, dia kata ada pengalaman tak? Tak ada lah, baru ni nak kerja. Tak ada, kami tak mau. Tak mau semua nak pengalaman. Bila saya nak boleh kerja, dia kata. Dia bunyi je nak marah saya dah. Satu. Yang kedua, syarat bahasa Inggeris. Dia kata tak apalah, bahasa Inggeris boleh lah, dia kata. Syarat yang ketiga, mau bahasa Mandarin. Dengan jabatan kerajaan tak ada kosong. Ni nak pergi minta dengan swasta. Nak minta dengan swasta, dia syarat lagi satu, mau bahasa Mandarin. Tak boleh Mandarin, minta maaf. 3 tahun duduk rumah ni dapat kerja perpustakaan, tak kena mengena dengan architecture tu. Tu yang berkelulusan. Yang tak ada kelulusan, satu masalah lain pula. Ni hamba Allah tadi dah kerja, dah beranak pinak, anak 4 orang, anak 5 orang kena buang kerja. Anak duk teriak di rumah, mulut duk tengah-tengah macam anak burung nak makan. Dia tak ada kerja. Apa dia nak buat? Fikir ni, fikir masalah kewangan, nak cari rezeki tang mana, nak suap anak makan ni, fikir yang tu saja macam nak pecah kepala ni. Belum fikir masalah anak, pergi buat masalah, pergi buat perangai, pergi buat kelaku hodoh. Belum fikir yang tu lagi. Duk fikir pasal nak cari duit saja pun macam nak pecah kepala ni. Ini bentuk-bentuk bebanan yang Allah Subhanahu Wa Taala buat mai dekat manusia ni. Pakat kena seorang sikit, hang kena cara hang, aku kena cara aku, macam-macam cara, macam-macam becek. Inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau Allah bantu kita, Allah ringankan beban kita, syukur banyak-banyak pada Tuhan. Kata dia sebagaimana telah diterangkan di atas bahawa hemah dan perhatian serta kemahuan Nabi hendak memperbaiki dan nak membawa kaum kepada jalan yang hak dan mulia, sedangkan kaumnya itu hampir-hampir sampai ke tepi jurang kecelakaan dan kebinakaan. Nabi ni duk tengok keadaan kaum dia punya teruk ni, tapi tak tahu nak buat macam mana. Hak minum marak, hak berzina, hak berjudi. Nabi duk tengok keadaan masyarakat Arab masa Nabi mula dilantik jadi Nabi tu. Nabi tengok keadaan tu, dah jadi beban dah dekat Nabi. Tak buat apa lagi, tengok tu dah. Tuan-tuan, orang kata berat mata memandang, berat lagi bau yang memikul. Kita tengok orang sakit ni, orang kena penyakit penat, Allah duk menyawa macam tak cukup nafas tu, sampai putih biji mata duk menyawa. Kita tengok tu kita rasa penat. Mata kita tengok dia penat tu kita rasa teruk. Dia yang penat tu tak tahu macam mana punya teruk. Ini cerita dia. Kita tengok orang miskin, kita rasa dah, aku lah kalau kena duduk rumah macam rumah dia ni macam mana. Kita berasa susah. Dia yang duk menanggung tu, yang duduk rumah orang susah macam mana dia. Ini bentuk-bentuk bebanan yang Allah buat main. Nabi Muhammad SAW duk tengok keliling dia ni. Masalah ni 1001. Nak selesai macam mana? Duk fikir nak selesai macam mana. Serta tidak pula suka ditarik dan dipimpin kepada yang baik dan mulia. Sudahlah mereka teruk. Kita nak pergi tolong, dia tak mau kita tolong dia. Itu adalah hadis Nabi. Nabi kata umpama Nabi dengan kita ni macamlah kelkatu dengan api.
Katu-katu. Katu-katu. Bukan boleh nampak cahaya. Dia nak serbu lah. Karan tak ada, gelap habis semua. Siapa api duk bakar sampah tak tahu, api duk menyala. Katu-katu, dia tengok nampak cerah dia nak pergi. Dia tak tahu benda tu api. Kalau dia api, sekali lagi hangus, terbakar mati rentung dalam api tu. Kita duk khibah dia, duk halang dia, jangan pi. Yang tu bukan api lampu ni, itu api, api menyala. Kalau hang pi, hang nanti mati. Kita duk halang dia, tak mau bagi pi dekat api tu, dia serbu mai masuk dalam mulut kita. Dia nak pi juga dekat api tu, walaupun orang tu kata jangan pi. Macam itulah manusia dengan neraka ni. Nabi tu ada tengah-tengah. Neraka ni menarik. Neraka, yang kata neraka ni seronok, atas dunia ni seronok. Seronok, kesudahan dia neraka. Yang kata neraka ni apa? Bantah perintah Tuhan. Hak Tuhan kata tak boleh, kita kata boleh. Kesudahan dia apa? Neraka. Nabi duduk tengah-tengah. Nabi tengok manusia ni punya duk berkenan ke neraka tu. Dia nampak neraka tu cantik. Dia nampak cahaya ni, dia ingat cahaya ni bagus untuk dia. Dia tak tahu cahaya tu nak membakar dia. Nabi duk tahan, tak mau bagi depa masuk neraka. Dia serbu main dengan Nabi, depa tolak habis. Depa pergi juga ke neraka. Macam itulah perumpamaan manusia ni, tuan-tuan. Kita duk hadap kat depa, jangan buat macam tu, tak boleh. Agama kata salah, kita kena ikut ni. Quran kata macam ni, hadis kata macam ni. Dunia ni Tuhan punya. Tuhan buat turun mai Quran, Tuhan hantar mai Nabi suruh terang Islam dekat kita. Kalau betul-betul kita ni terima Allah tu Tuhan kita, kita kena ikut Quran yang Allah buat turun, kita kena ikut Nabi kita ni, kena ikut hadis dia. Kita hadap macam tu, dia tolak kita, dia tembi kita pergi ke tepi bang. Dia nak buat apa hak dia nak buat juga. Maka akibat dia apa? Diri sendiri yang binasa. Inilah beban yang duk kena ke atas Nabi SAW. Baik. Maka beban itu sangat berat. Dia kata kerana sangat beratnya, hampir-hampir mematah tulang belakang Nabi kita. Yakni hampir-hampir tidak kuasa dan tidak sanggup lagi nak memikulnya. Kalau tidak lekas diringankan oleh Allah dengan memberikan petunjuk dan menurunkan wahyu serta pimpinan ilahi, sehingga lapang dada Nabi kita dan terjauh perasaan putih asa dan putih harapan, maka sudah tentulah teruk Nabi SAW. Kalau Tuhan tak tolong Nabi, Nabi tak boleh tanggung. Teruk bebanan yang Nabi terpaksa tanggung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, qala Abu Jahlin, hal yu'assiru Muhammadun wajhahu baina azhurikum? Abu Jahal satu hari dia kata dekat orang-orang dia, dekat kawan-kawan dia, dia kata betul ke hampa tu cerita kat aku, kata Muhammad ni dia bila dia semayang, bila dia sembah Tuhan dia, dia letak muka dia atas tanah, betul ke? Abu Jahal bila duk sembang dengan kawan-kawan dia, dia tanya betul ke ni hampa duk kata Muhammad ni dia kalau sembah Tuhan dia, dia letak muka dia atas tanah, betul ke? Faqila na'am. Kawan-kawan dia kata betul. Kami tengok dah dia kalau semayang, dia nanti letak, dia nanti sujud, dia nanti letak muka dia atas tanah. Abu Jahal bila dengar macam tu, dia kata apa? Dia kata Wallata wal Uzza. Dia kata demi Lata dan Uzza, nama tokong dia. Dia sumpah dengan nama tokong dia. Wallata wal Uzza, demi Al-Lata dan dengan Al-Uzza, dia kata la in ra'aituhu yaf'alu dzalik la ata'anna ala raqabati. Dia kata demi Lata dan Uzza, kalau aku nampak dengan mata aku dia sujud letak muka atas tanah, aku nanti pijak atas tengkok dia. Dia kata, oh jahat, cukup jahat. Dia meluat dekat Nabi ni, dia benci dekat Nabi ni, dia pun tak tahu pasal apa. Nabi tak ada buat apa kat dia, tapi dia benci kat Nabi ni. Dia kata demi Lata dan Uzza, kalau sungguh macam hampa kata Muhammad ni dia sembah Tuhan dia, dia letak muka atas tanah, aku nanti pijak tengkok dia masa dia duduk sujud tu. Kemudian kata dalam hadis tu, dia kata qala fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli za'ama liyata'a ala raqabati. Maka dia pun lepas dia kata tu, keluar terus pergi cari Nabi Muhammad ni. Nak tunjuk ni, nak tunjuk angkuh, nak tunjuk kata aku boleh buat dekat dia ni. Allah dia ni siapa? Kalau aku buat, aku boleh buat kat dia ni, aku nak buat tak mau ya.
Oh sombong. Keluar jalan debuk nak pergi cari Nabi Muhammad, nak tengok betul ke Nabi Muhammad ni sembah Tuhan sujud atas tanah ni. Dia pergi. Kata dia za'ama liyata'a ala raqabati. Memang dengan niat nak pergi pijak atas belakang Nabi. Qala, kata dia, fama faji'ahum minhu illa wa huwa yanqusu ala aqibaihi. Bila dia sampai tengok memang Nabi sujud sungguh. Nabi tengah duduk semayang masa dia sampai. Saja Tuhan nak bagi jumpa ke dia. Dia sampai, Nabi tengah duduk sujud semayang, dari tengah duduk ada atas tanah. Dia pi memang angkat kaki dah nak bubuh atas belakang Nabi. Yang kata Abu Jahal ni. Dia angkat kaki dah nak bubuh atas belakang Nabi. Wa huwa yanqusu ala aqibah. Tiba-tiba melayah dia ke belakang. Abu Jahal ni memang niat nak pergi pijak belakang Nabi. Dah sampai dah, memang angkat kaki dah. Tiba-tiba melayah ke belakang. Terpelanting dia ke belakang. Wa yattaqi biyadaihi. Dan keadaan tangan dia macam duk tepis satu-satu benda daripada mai ke muka dia. Qala faqila lahu malak. Kawan-kawan dia bila tengok macam tu, apa hal dengan Abu Jahal? Tadi kata nak pergi pijak belakang Nabi. Dah sampai tepi dah, angkat kaki dah nak bubuh, tiba-tiba melayah ke belakang, tangan nampak macam duk tepi, macam ada benda nak buat dia. Sedangkan orang yang duk tengok tak nampak apa. Maka dia kata dekat dia, malak, apa hai dengan hang ni wahai Abu Jahal? Jawab Abu Jahal, inna baini wa bainahu la khandaqan min nar. Dia kata tadi ni waktu aku pergi dekat dengan dia, tiba-tiba dia kata antara aku dengan Muhammad ni tiba-tiba ada satu parit yang penuh dengan api. Dia kata dia nampak, orang tak nampak. Baini wa bainah, di antara aku dengan di antara dia tadi la khandaqan min nar. Dia kata ada satu parit api duk menyala macam tu. Dia kata wa haulan wa ajnihatan, dan aku nampak ada satu menatang besar. Dia kata siap dengan ada sayap pula lagi duduk tepi parit tu. Dia kata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pula di sana tu, orang sahabat-sahabat pakat mai dekat Nabi. Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni, Nabi kata laudana minni lahtatafathul malaikatu udwan. Nabi kata kalaulah Abu Jahal pijak aku tadi, malaikat akan koyak dia secebih-secebih. Makna dia apa? Makna dia Allah hantar bantuan, tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kalaulah Abu Jahal tadi dia jijak sungguh belakang aku, malaikat akan koyak Abu Jahal ni secebih-secebih. Nabi kata. Qala fa'anzalallahu azza wa jalla. Lepas itu Allah buat turun ayat, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla. Ni ayat daripada surah Al-Alaq turun. Nak cerita tentang kisah ni. Yang ni kita nanti baca dalam tafsir surah Al-Alaq. Cerita tentang benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni yang dikatakan bantuan Allah turun ke Nabi. Bila turun bantuan macam ni, Nabi rasa lega sikit. Allah tunjuk terang-terang. Hang nak pergi buat dekat Nabi Muhammad, sekali dua kali Tuhan saja bagi Nabi kena susah. Tapi ada waktu dia, Allah Subhanahu wa taala akan jaga Nabi, maka orang yang nak buat Nabi terima akibatnya. Ini bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata dengan petunjuk dan turunnya wahyu pada masa yang perlu serta pimpinan ilahi itu, maka bekerjalah Nabi dengan sepenuh perhatian dan penuh tenaga, mengeluarkan dan membawa kaumnya dan umat sekaliannya pada jalan yang utama dan kepada jalan bahagia dunia akhirat. Dalam masa 23 tahun saja Nabi kita bekerja, maka kaumnya yang amat biadab dahulunya dapat naik ke puncak ketinggian yang belum pernah tercapai di dalam riwayat dunia. Itu dia. Pada mula ni, kalau duk tengok keadaan mula Nabi nak bawa Islam ni, tak nampak harapan dah. Tapi 23 tahun kemudian, nampak satu suasana yang cukup cantik berlaku di depan mata.
Nabi boleh tubuh sebuah kerajaan Islam di Madinah, dan Nabi balik daripada Madinah ke Mekah, tak berlaku tumpah darah walau setitik pun. Dan penduduk Mekah yang dulunya menentang kuat Nabi SAW, kemudiannya masuk Islam dan jadi orang kuat Nabi SAW. Nak dapat anugerah tu, Nabi terpaksa menanggung penderitaan 23 tahun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dengan ayat 4, wa rafa'na laka zikra. Allah berkata kepada Nabi kita, kami tinggikan bagimu namamu. Ketinggian nama Nabi kita itu sehingga tidak ada lagi seorang juga yang tidak mengetahui dan tak mengakui Nabi SAW. Sekalipun orang yang tak beragama Islam, dan sekalipun musuh ataupun musuh agama Islam, daripada dulu sampai kepada saat ini, mereka mengakui kehebatan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ni diakui oleh semua. Ni ada buku ni, saya tunjuk banyak kali dah buku ni. Dia kata from the 100, a ranking of the most influential person in history. Okay, dia cerita di sini daripada 100 nama manusia yang terkenal dalam dunia ni, Nabi Muhammad duduk nombor 1. Buku nipis saja. Buku ni dikeluarkan oleh pihak kerajaan Saudi dalam edisi bahasa Inggeris. Orang yang buat kajian ni, Michael H. Hart ni, dia ni bukan calon-calon orang. Dia juga seorang yang fanatik Kristian. Dia juga satu orang astronomer, ahli kaji bintang, mathematician, lawyer, chess master, scientist, semua ada kat dia. Orang gila mengaji. Dia buat kajian daripada nama macam-macam. Galileo, Newton, Edison, Confucius, Pizarro, Lenin, Aristotle, semualah nama-nama yang orang pernah dengar dalam dunia. Dia buat kajian dan di akhir kajian mendapati Nabi Muhammad manusia paling istimewa. Ini Nabi Muhammad SAW. Orang bukan Islam pun bila dia study, dia buat kajian tentang Nabi Muhammad, dia mengaku Nabi Muhammad memang hebat. Tuan-tuan, mana ada satu orang pemimpin yang dia dah tak ada 1000 tahun lebih dah orang tu ikut lagi ajaran dia. Nabi Muhammad SAW wafat 1400 tahun dah. Sampai hari ni, sampai hari ni, selepas 1300 tahun lebih dah Nabi wafat, sampai hari ni kita ni duk sambut maulud Nabi, kita ni duk selawat ke Nabi, buh nama anak, mulakan nama dengan Muhammad, ambil sempena nama Nabi. Yang semua ni menunjuk kata kita dengan Nabi ni ada kaitan lagi. Mana ada satu pemimpin dalam dunia ni boleh berpengaruh sampai macam tu dalam jiwa. Bukan berpengaruh dari segi bagi duit harta benda, pengaruh jiwa. Kita rasa kita perlu hormat dia, kita rasa sayang dekat dia, kita teringin kalau boleh nak jumpa dia. Ni Nabi Muhammad SAW. Allah bagi ke Nabi keistimewaan ni, dan dia termasuk dalam ayat tadi, wa rafa'na laka zikrak, dan kami angkat sebutan nama kamu. Sampai hari ni orang dah sebut nama Nabi Muhammad SAW. Begitu. Baik, kemudian bawah tu dia cerita umum, tuan-tuan buka muka surat sebelah. Tu dia mula nak buat cara cepat lah tu. Muka surat sebelah dia kata dengan ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah mengatakan sesungguhnya serta ataupun samping susah dan kesulitan itu ada kelapangan dan kemudahan. Sungguh dia kata ringkas dan penting kedua ayat itu. Walaupun ayat tu nampak simple aja. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan susah ada senang. Ayat tu nampak simple aja dia kata. Sungguh-sungguh dia kata kedua ayat itu sangat menimbulkan pengharapan, menimbulkan semangat bekerja, menyambung pengharapan yang telah pun putus, menghidupkan kemahuan-kemahuan yang telah mati dan lain-lainnya, sebagainya daripada segala sesuatu yang berhubung dengan batin manusia yang biasa rosak dan biasa lemah. Ini dia kata ayat semangat kita, tuan-tuan. Kadang-kadang bila kena susah patah semangat. Ini manusia. Ini yang kata manusia. Manusia siapa pun, manusia bila kena susah lemah semangat, tak mau jadi slow dan siapa pun.
Bila kena test dengan susah aja, berasa nak surrender, berasa tak mau. Payah macam ni. Aku dah ingat ceramah, tak mau mengajar apa, tak mau dah. Dia jadi gitu, dia jadi lemah semangat. Maka ayat ni dia memberi suntikan semangat. Dia bagi tahu dekat kita, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya susah ni dia ada kesenangan di depan sana. Sabar zat dengan kesusahan ni. Senang nak mai tak lama dah. Ini ayat semangat dia kata yang Allah wa'mai. Dan ayat ni khusus kepada Nabi Muhammad dan umumnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata 2 kali diulang Allah menerangkan bahawa sungguh-sungguh serta ataupun di samping susah dan sulit itu ada kelapangan dan kemudahan. Allah ulang 2 kali supaya lebih terunjam di dalam hati manusia, supaya lebih menghidupkan pengharapan, kemahuan, kesabaran dan lainnya pada manusia. Supaya manusia ni hak nak lemah semangat tadi ni, dia jadi kuat balik. Sebut sekali pun dah jadi satu semangat. Allah ulang 2 kali. Maksudnya Allah nak bagi tahu kata, betul ini janji Allah. Kalau Allah janji nak dapat benda-benda yang membawa kesenangan ni kena susah dulu, tentu kita akan dapat kesenangan lepas ni. Maka manusia yang hampir patah semangat, bila baca ayat ni, dia kuat balik semangat dia. Allah ulang 2 kali supaya dia lebih bersemangat. Begitu. Jangan tuan-tuan, jangan. Anak-anak kita duduk mengaji ni, kadang-kadang dia main periksa, dia dapat cemerlang. Dia main periksa, dia drop. Bila dia drop tu, dia lemah semangat. Kita marah dia sikit lah, kata apa ni, hari tu dah elok dah, ni jatuh balik, yang tu lah hari tu lalai apa. Kita lemahkan lagi semangat dia. Dia bila kena macam tu, dia dah jadi, dia tak boleh buat dah. Sampai dia pergi kata kat mak dia, dia kata mama, dia kata tak boleh, memang tak boleh. Dia tak boleh usaha pun, dia memang tak boleh. Dia dah give up dah. Kita kena bagi semangat ke dia balik. Panggil dia, kata ayah marah ni bukan makna hang tak boleh buat. Bagi balik semangat ke dia. Bagi balik. Bagi dia kata dia boleh buat balik. Rupa-rupanya cara ni bukan cara pakar motivasi, tapi ini cara Islam. Allah bagi tahu dalam Quran cara ni. Kita kena bagi harapan dekat orang tu. Kan kita jumpa orang duk minum arak, kita jangan kata ke dia, hang ni nampak berat lah, hang ni neraka hang ni. Habis rosak lah dia. Dia beritahu kat dia, kata hang tahu, lagi jahat pada hang pun ada dalam dunia ni, tapi bertobat Tuhan terima. Dia dengar, kira aku ni kau orang lagi ni, dia kata. Semangat bagi kat dia. Dah bukan nak kata hang ni terus minum arak. Kata dalam hadis Nabi kata, mudminul khamri, orang yang mengekalkan tabiat minum arak, dia tak boleh cium bau syurga. Itu kalau mengekalkan tabiat minum arak. Tapi kalau hang yang biasa minum arak, tapi hang berhenti, Allah terima taubat hang. Dia kata betul ya kan ni? La ilaha illallah. Tak percaya jom pergi mengaji malam ni. Dapat orang tak percaya jom pergi mengaji malam ni. Main-main mengaji, dengar pula hadis-hadis yang cerita Allah bagi harapan kepada orang-orang yang macam-macam ni. Allah bagi harapan dekat dia. Semangat balik dia ni, berasa nak berubah. Islam rupa-rupanya macam ni. Islam tidak membunuh semangat orang. Begitu. Baik. Kemudian terus bawah tu dia cerita benda yang sama. Tuan-tuan tengok muka surat sebelah pula. Muka surat sebelah dengan ayat 7 dan ayat 8 tu. Dengan ayat 7 dan ayat 8, fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allah mengatakan kepada Nabi kita dan kepada kita juga, iaitu bila kamu telah selesai mengerjakan sesuatu pekerjaan yang berguna kepada kamu dan kepada umat dan kepada kaum kamu, maka berdirilah dan bangunlah lagi kembali mengerjakan pekerjaan yang lain yang manfaat kepadamu dan kepada umatmu dan kepada kaummu. Itu dia. Kita dah buat dah satu kerja. Mission yang kita buat dah complete dah berjaya dah. Jangan relax, dia kata. Buat banyak lagi benda nak buat. Tuan-tuan, kerja Islam ni, kerja Islam ni tak habis, tuan-tuan. Tak habis. Kerja Islam ni bukan habis dengan pentin. Kerja Islam ni pentin dia mati. Nabi Muhammad SAW apabila dia duk bawa Islam, pembesar Quraisy semua marah kat dia. Mereka pergi jumpa pak penakan hadut belah dia. Mereka pergi jumpa Abu Talib. Mereka kata dekat Abu Talib, wahai Abu Talib, oleh kerana hang duk belah Muhammad, Muhammad dengan hang ni rapat, tolong nasihat dia. Jangan duk terus buat kerja hak dia duk buat lah. Esok kalau kami ambil tindakan dia susah.
bagi amaran. Abu Talib pun dengar juga. Sebab hak mai cakap dengan dia ni pun adik-beradik dia, kawan-kawan dia, pembesar-pembesar Quraisy. Tapi depa mai komplain anak penakan hak dia sayang. Jadi dia cuba nak jadi orang tengah. Abu Talib ni cuba nak jadi orang tengah. Dia dengar depa ni punya komplain, dia panggil Nabi Muhammad. Dia kata, Muhammad, dia kata, aku baru didatangi oleh pembesar-pembesar kaum kamu yang juga keluarga kamu. Mereka minta aku suruh bagi tahu dekat kamu, kamu jangan deras sangat duk mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Mereka minta kamu slow sikit. Habaq kat Nabi macam tu. Nabi dengar, dia hormat apa yang Abu Talib kata. Habis Abu Talib terang kat dia, dia kata, pakcik, izinkan saya cakap. Kalaulah sekiranya boleh buat turun mai matahari buh belah tangan kanan saya, ambil bulan buh bawah buh di tangan kiri saya, ala an atruka hadzal amr, nak suruh saya tinggal ni kerja Islam saya duk buat lah ni. Dia kata sekali-kali saya tak akan tinggal. Saya hanya akan berhenti, dia kata, kalau sekiranya Allah matikan saya. Dia kata lagu tu, dia kata dekat Abu Talib, dia kata, pakcik, kalau pakcik masih lagi rasa nak pertahan saya terima kasih dekat pakcik. Tapi kalau pakcik rasa saya menyusahkan pakcik jangan duk susah hati dengan saya. Dia beralih, dia terus keluar. Nabi Muhammad. Abu Talib bila tengok macam tu, tersentuh hati dia. Sebab dia kenal Nabi Muhammad. Sebab dia tahu hak Nabi Muhammad bawa ni betul. Bila Nabi Muhammad kata macam tu, beralih pergi, dia tak boleh tahan. Dia panggil balik Nabi Muhammad. Dia kata, wahai anakku, buah hati aku, mai tanik, dia kata. Nabi Muhammad beralih mai kat dia. Abu Talib kata dekat dia, selagi mana aku hidup, aku tidak akan izinkan siapa juga menyentuh kamu secara kasar. Abu Talib, selagi mana aku hidup, dia kata, aku tak akan biar siapa pun sentuh kamu secara kasar. Dia terus jaga Nabi. Dia jaga Nabi sampai habis umur dia. Tapi malangnya Abu Talib tak masuk Islam. Itu sebab bila dia mati, Nabi menangis. Nabi menangis bila Abu Talib mati. Sampai Allah turun satu ayat dekat Nabi. Wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah pada orang yang kamu cinta. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah saja yang boleh bagi hidayah pada siapa yang dia nak. Allah turun ayat tu dekat Nabi. Nabi rasa rendah sikit perasaan dia. Pun macam tu, Nabi minta dekat Tuhan, ya Allah, ringankanlah seksa yang akan dikenakan ke atas Abu Talib. Tuhan janji dengan Nabi, Abu Talib akan menjadi manusia yang paling ringan azab di hari akhirat. Iaitu, dia akan dibagi sepasang kasut. Bila dia pakai kasut tu, mendidih otak dalam kepala dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini kerja Islam tak habis. Nabi tak berondok daripada kerja dia. Melainkan Nabi kata Allah bagi dia mati. Maka berhentilah kerja yang dia dah buat. Begitu. Dan hendaklah kamu dalam bekerja kepada Tuhanmu itu semata-mata menumpukan keinginan dan juga pengharapan beroleh keredaan dan balasan serta pimpinan dan pertolongan dalam pekerjaan kamu itu. Jangan kita sekalian berhenti dan bersenang-senang setelah selesai daripada sesuatu pekerjaan yang berfaedah itu. Jangan jadi kesombongan ataupun selalu jadi buah mulut pekerjaan yang telah selesai itu. Jangan duk berasa kata kita dah berjaya buat satu benda, kita rasa dah okey dah, tak payah dah susah hati nak bincang nak buat apa dah. Apa yang kita buat dah berjaya. Jangan ingat yang kita buat sudah berjaya, kerana benda ni belum selesai. Begitu. Dia kata, ingat dan ketahuilah bahawa masih banyak lagi kerja yang masih belum kita kerjakan, tetapi amat berguna dan amat perlu, sedang kita masih merasa sanggup dan berupaya untuk nak mengerjakan kerja itu. Bekerja untuk kemanfaatan bersama itu, sekali-kali jangan mengharapkan keredaan ataupun pembalasan manusia seorang jua pun. Kita buat kerja agama, jangan duk harap orang. Orang tuan-tuan hari ni dia boleh duduk dengan kita, esok pagi dia boleh tinggal kita. Ni yang kata orang. Tapi kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kita buat kerja kerana dia. Sampai bila dia tak tinggal kita. Manusia tuan-tuan hari ni punya baik, punya manis dengan kita, esok dia boleh tinggal kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sekali dia terima kita,
dia akan terima kita selama-lama selagi mana kita taat pada dia. Tetapi hendaklah semata-mata kita buat kerja kerana Allah, mengharapkan keredaan dan balasan Allah serta pimpinan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bimuradih. Dia kata tamat tafsir surah Alam Nashrah. Lepas ni kita akan masuk tafsir surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun. Wallahu a'lam. Kan kalau ada kitab boleh bawa kitab ni. Kita bawa kitab, kita tengok rasa sedap sikit. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.